Muafakat itu sepakat. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia, salam maju Johor. Saya ucapkan buat semua hadirin yang menonton kita punya rancangan edisi 1 Bicara Pemimpin Bangsa Johor. Untuk siri kita yang pertama ini, tajuknya adalah mengenai pemodenan dan pembangunan Islam Negeri Johor. Jadi untuk tajuk tersebut, kita bawakan khas pengerusi jawatan kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor, Yang Berhormat Tuan Muhammad Farid Muhammad Khalid bersama kita hari ini. Untuk makluman semua, Yang Berhormat YB merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Semerah dan juga merupakan peguam syar'i sebelum menjawat jawatan sebagai pengurusi jawatan kuasa Hal Ehwal Islam Negeri Johor. Apa khabar YB? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih YB kerana turut sudi bersama dengan kami hari ini. Yalah, dengan kesibukan YB, kita pun nampak di Facebook sebagai contoh, saya ikuti perkembangan YB seorang hari, ada ke sana ke sini, orang kata menyertai rakyat, menyampaikan bantuan dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi YB. Sama-sama. Baik YB, sebelum kita pergi kepada soalan-soalan yang ingin saya ajukan, saya ingin bertanyakan YB sedikit tentang apa pandangan YB mengenai bangsa Johor itu sendiri. Terima kasih saudara moderator. Tahniah kepada Dewan Johor sebab mengajukan siri interaksi dengan pemimpin negeri, dan saya rasa betul lah sebab saya difahamkan ini siri yang pertama. Dan saya nak tambah sikit tadi, saya bukan sahaja seorang peguam syariah, saya juga adalah peguam sivil di Melaya, di Mahkamah Tinggi Melaya. Bagi maksud soalan saudara tadi, bangsa Johor ni, pertama, bangsa Johor ini adalah satu slogan bagi negeri Johor Darul Ta'lim. Dia telah dimulakan oleh Dia Maha Mulia Sir Abu Bakar. Betapa konsep bangsa Johor ni nak memberikan muafakat pada seluruh lapisan rakyat, yang akhirnya tak kira bangsa, tak kira agama, dia mesti utamakan negeri Johor tu sendiri. Sebab Johor ini kena ada gaya dan caranya, dan nampaknya Johor dah buktikan dalam semua lapangan kita mesti ke hadapan, dan elemen bangsa Johor ni menjadikan semua warganya rasa berbangga dengan negeri Johor tu sendiri. Dan masa yang sama kita akan pastikan rasa bangga tu tadi kena terjemah kepada kemajuan, kemakmuran, dan yang paling pasti semua yang berlaku ni mesti mendatangkan manfaat kepada rakyat Johor seluruh. Jadi semua rangkuman muafakat satu padu ekonomi tadi diterjemahkan kepada manfaat akhirnya kepada bangsa Johor. Dan bangsa Johor ni kita kena faham, dia bukan hanya kepada orang yang lahir di Johor. Siapa pun yang muasatin dalam negeri Johor, kita anggap mereka berbakti, berkhidmat. Bahkan mereka juga dalam konteks Islam membayar zakat di dalam negeri Johor ni. Jadi siapa pun ada, ni kalau jangan Islam daripada negeri mana pun ada, selagi anda berkhidmat tinggal di Johor adalah bangsa Johor. Kaum apa pun ada, agama pun yang anda anut, selagi mana bumi Darul Ta'zim yang anda pijak adalah bangsa Johor. Saya kira ini satu, orang kata, keterbukaan dalam konteks perpaduan yang amat menarik. Sebab umum mengetahui, bahkan saya sendiri selama ni, kita anggap bangsa Johor itu hanya tertutup ataupun eksklusif kepada anak dati Johor yang lahir di negeri Johor. Tetapi berdasarkan pandangan YB sebentar tadi, kita dapat lihat keterbukaan dan perpaduan yang kita rapikan untuk kita sama-sama memberi ruang, bahkan bekerjasama dengan sesiapa sahaja yang berkhidmat, yang menetap, yang bukan berasal dari negeri Johor, untuk kita sertakan, untuk kita raikan sebagai bangsa Johor. Baik YB, Saya tambah sikit, tengok macam mana Tuanku Sultan dalam sejarah Johor moden ada satu tanggungjawab yang diberikan kepada kaum Cina pembesar sehingga sekarang masih lagi diamalkan, namanya Meja Cina. Meja Cina. Apa tugas meja ni? Selain daripada wakil Tuanku Sultan, dia juga menunjukkan bahawa istana dah meraihkan penglibatan semua kaum dalam urusan bernegeri dan juga pemerintahan. Negeri kita tak pernah lupakan fungsi dan peranan mana-mana pihak. Bukti paling besar yang saya sebut tadi, antaranya adalah tugas meja Cina yang sampai sekarang pun
masih lagi diamalkan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor. Sampai sekarang. Ya, maksudnya inilah keterangkuman, inclusiveness of Johor yang masih lagi diteruskan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Okey, baik. Seterusnya kita pergi terus kepada soalan kita yang pertama. YB, sebagai salah seorang exco yang muda dalam barisan kepimpinan Kerajaan Negeri Johor, bahkan YB menjawat jawatan portfolio pengurusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor. Apakah pada pendapat YB dan pandangan YB, aspirasi dan perancangan Kerajaan Negeri Johor yang semasa ini dalam konteks pembangunan Negeri Johor selari dengan kemajuan Islam itu sendiri? Ya, terima kasih. Diperkenan oleh Tuanku Sultan sebagai pengurusi Hal Ehwal Islam pun satu yang begitu memeranjatkan pada peringkat awal. Sebab siapa sangka orang kecil macam saya ni, orang semoga Tuanku berkenan untuk memegang jawatan sebesar ini. Tapi saya mengucapkan rasa menunjuk kasih pada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan juga, dan iltizam dan azam saya untuk memastikan tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan sebaik. Maju Johor itu slogan pentadbiran negeri ketika ini. Bagaimana pula saya membawa aspirasi supaya pentadbiran agama Islam ini dapat diselarikan dengan hasrat kerajaan semasa. Saya percaya inilah antara cabaran yang saya kena ambil. Alhamdulillah, daripada peringkat awal saya menjawat amanah sampai ke sekarang, saya mendapat sokongan daripada semua peringkat, daripada Majlis Agama Islam, daripada Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, Jabatan Kehakiman, juga Jabatan Pendakwaan. Ini 5 jabatan utama di bawah portfolio saya. Namanya ringkas saja, portfolio Hal Ehwal Agama Islam di Johor, tapi rupanya cabangnya itu besar. Bahkan kalau saya nak kongsikan dekat sini, orang tak perasan rupa-rupanya di bawah portfolio saya ni apa juga gaya hidup dan juga urusan di luar sebenarnya berada dalam ruang lingkup Majlis Agama Islam. Saya bagi contoh. Di luar kita ada sekolah kebangsaan, sekolah rendah, sekolah menengah. Di bawah portfolio saya pun ada. Kita ada sekolah agama. Kita juga ada sekolah menengah agama. Di luar kita ada di bawah IPT, di bawah Kerajaan Pusat, kita ada Institut Pengajian Tinggi Awam. Ada college universiti. Di bawah portfolio saya pun ada. Kita ada sekarang ni namanya Kolej Pengajian Islam Johor, Marsa. Cerita lagi, dekat luar ada Jabatan Kebajikan Masyarakat, tolong orang, bagi bantuan. Kami memang lagi dekat. Di bawah pembayaran zakat, kita ada bantuan memberi bantuan asnaf. Ada 8 asnaf kami jaga. So apa yang berlaku di pusat juga berlaku di bawah portfolio saya dekat dalam jagaan negeri. Di luar ada pembinaan, bangunan, JKR. Kami pun ada. Kami bina sekolah. Sekolah agama kami bina. Di luar ada kesihatan, ada hospital. Kami pun ada. Kami beri khidmat kepada pesakit dialisis. Majlis Agama Islam juga dalam proses membina sebuah hospital wakaf. Jadi maksudnya yang saya nak kongsikan betapa besarnya peranan dan fungsi Majlis Agama Islam Negeri Johor itu sebagai bukan saja pengendali, pengawal, penyelia urusan keagamaan, tapi dia juga sebab Islam itu adalah satu gaya hidup. Daripada orang itu lahir ke dunia sampai orang itu meninggal dunia, urusannya nampaknya di bawah seliaan portfolio saya Majlis Agama Islam. Jadi saya nak bagi tahu memang besar tugas ini. Adakah diselari dengan hasrat kerajaan negeri untuk maju? Sangat selari. Sebab asas yang telah pun dibina oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan juga pewarisan sejarah Kesultanan Johor itu sendiri telah pun menjadikan platform untuk agama Islam ini ditadbir dengan baik. Tugas saya hari ini adalah untuk menyeragamkan dengan kehendak semasa saja. Pendekatan itu yang penting, yang telah dibuat selama ini oleh pentadbir sebelum ini pun dah cukup baik. Saya meneruskan, bahkan saya akan memberi nilai tambah kepada setiap agenda.
Yang paling penting bagaimana rakyat kita, orang muda Hashim, dia merasai kehadiran Majlis Islam Negeri Johor dalam setiap segmen kehidupan rakyat. Terima kasih. Baik, Wabi. Selari dengan aspirasi jawapan Wabi untuk soalan yang pertama, sebenarnya ada saling kaitnya dengan soalan kita yang kedua mengenai apakah penawaran ataupun kemudahan yang diberikan di bawah portfolio Wabi. Seperti Wabi katakan tadi, di bawah portfolio Wabi ada 5 jabatan berbeza yang terangkum di bawah jabatan kuasa itu. Mungkin saya kira ada daripada kalangan penonton ataupun saya sendiri yang mungkin kurang arif. Oh, boleh diletakkan bawah portfolio ahli agama Islam pun. Kita tadi yang saya belum sebut ialah kalau di luar ada mahkamah sipil. Di bawah takbiran saya ada mahkamah syariah. Jadi ini yang saya katakan tadi, semua hal-hal kehidupan kita di luar sana memang sebahagian besar juga menjadi perkiraan dan juga pertimbangan bawah portfolio saya, Majlis Agama Islam begitu. Soalan saudara tadi tentang bagaimanakah tawaran yang kita berikan, apakah agaknya pendekatan kelainan yang kita berikan dalam suasana hari ini. Kerjaan Johor hari ini kita ada kekukuhan dalam kursi di Dun Johor dengan 40 kursi berbanding 56. Maksud kami ada kebebasan untuk mencipta semua acara dan agenda baru yang tepat cita rasanya dengan masyarakat. Itu pula yang saya bawa. Saya telah pun merancang dan akan dilaksanakan. Pertama, saya kena kongsikan. Antara pendekatan yang saya bawa adalah untuk mengajak lebih ramai orang muda mendekati masjid kita. Sebab saya ambil nasihat dan juga pandangan betapa orang muda kita ketika ini bukan mereka tak datang ke masjid surau. Mungkin akibat kesibukan mereka. Orang muda juga kadang-kadang aktiviti harian mereka penuh. Jadi itu mengekang mereka untuk datang ke masjid dan surau. Sebab bila Majlis Agama Islam ni orang sebut paling senang masjid surau. So apa yang saya bawa pendekatan pada masjid dan surau? Secara berperingkat mulai tahun depan, masjid surau kita akan dilengkapkan dengan kemudahan Wi-Fi. Bila sebut Wi-Fi, semua orang akan suka. Suka sebab apa? Sebab Wi-Fi itu memberikan banyak kemudahan kepada pengguna. Paling tepat, internet. Hari ini semua orang gunakan internet. Cuma yang kurang dan kita kena tambah baik adalah bagaimana nak menjadikan masjid dan surau ini antaranya adalah pusat tumpuan masyarakat. Kenapa orang perlu menggunakan Wi-Fi terpaksa pergi asal itu? Orang menggunakan Wi-Fi kena pergi ke restoran, ke mamak hanya untuk dapatkan beberapa maklumat. Sebab rumah mereka mungkin tak ada. Dengan cara itu, Majlis Agama Islam datang dengan satu solusi memberikan masyarakat khidmat tambahan. Masjid dan surau ada kemudahan. Selepas ini siapa-siapa pun, terutamanya orang muda yang tengah pelajar ICT, pelajar sekolah, pekerja pejabat yang perlukan input internet, siapa pun orangnya datang kepada masjid sebab kita ada sediakan kemudahan. Orang akan pelik, apakah masjid surau kita tak pernah ada? Pada ketika ini belum ada polisi untuk semua masjid dibekalkan. Tapi pada peringkat takbiran ini kita dah rancang untuk secara berperingkat ianya dilaksanakan. Mudah-mudahan ini antara pendekatan kita. Bila orang nampak masjid surau adalah ruang terbaik untuk kita gunakan kemudahan, mereka akan datang ke surau. Walaupun peringkat awalnya untuk menggunakan kemudahan, tapi lama kelamaan saya percaya orang kita ni orang Melayu, orang Islam, hatinya lembut. Orang berbunyi, kita berbahasa. Masjid surau dah berikan kemudahan, balaslah kemudahan itu dengan cara mengimarahkan masjid dan juga surau kita. Maksud Wabi, apabila setiap surau atau masjid dibekalkan, adakah pembiayaan itu hadir daripada masjid sendiri ataupun daripada... Itu yang saya katakan tadi, awak tanya apakah tawaran. Ini tawaran yang paling ringkas ideanya tapi paling besar manfaatnya. Itu semua kos-kos bulanan itu akan ditanggung oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Ini belum pernah berlaku sebelum ni. Saya ulang tadi, dia idea yang sangat kecil. Pasal Wi-Fi, siapa yang anggap dia idea besar? Tapi masalahnya, ianya belum pernah dipasang. Dan kalau pun ada, dia hanya inisiatif masjid dan surau itu sahaja untuk pasang. Tapi selepas ini, bagi menggalakkan tadi, saya dah kata, saya kena beritahu setiap perjalanan mesti ada muslihat dia. Dan muslihat saya
adalah untuk mengajak orang muda ke masjid. Sebab ini adalah tarikan yang paling ampuh yang saya boleh gunakan. Saya nak sediakan apa di masjid yang orang boleh tertarik? Masjid adalah rumah Allah yang paling banyak keberkatannya, tapi kebetulan sebahagian kita tetap tak sempat. Saya ulangi, bukan tak nak pergi, tak sempat nak pergi. Tapi bagaimanakah saya sebagai exco muda hadir dengan tanggungjawab untuk memberikan pendekatan baru. Maka inilah antara pendekatan yang kita nampak, di pendekatan yang ringkas tapi manfaatnya sangat besar, dan saya percaya orang akan merasai keberkesanannya sebab mendapati bahawa masjid akan kembali menjadi pusat aktiviti masyarakat. Wi-Fi bukan saja nak suruh orang guna untuk Google, internet, cari bahan. Wi-Fi juga mendekatkan hubungan kita dengan kawan-kawan keluarga. Mungkin ada orang nak buat video call, terasa nak buat video call. Masjid antara kemudahan Wi-Fi yang disediakan, gunakanlah kemudahan itu. Kita juga berniat untuk nanti secara berperingkat masjid nasional kita akan ada proses peningkatan pendigitalan. Sampai bila masjid kita hanya semata-mata menjadi ruang ibadah semata-mata. Bagaimana kita nak buat telekonferensi melibatkan semua penggerak masjid kalau tak ada kemudahan Wi-Fi di masjid? Bagaimanakah ahli Korea kita boleh diberikan peningkatan soft skill kalau semua program mesti dibuat di peringkat mana-mana besar? Semua kena berkumpul jauh nak berjalan, kos pengangkutan tinggi. Bukankah lebih bijak dan matang masjid itu dibukakan dengan teknologi semasa ada Wi-Fi, ada mungkin layar putih kawan-kawan, dan juga projektor, juga laptop. Mereka boleh melakukan persidangan keagamaan seluruh negara yang mana kita belum pernah buat di masjid masing-masing secara besar-besaran. Dengan program seperti ini, secara tak langsung Masjid Surau juga akan mengalami kesan peningkatan kemudahan digital yang tak hanya tertumpu pada pusat-pusat pendidikan. Jadi tuan-tuan nampak, awak sini nampak bahawa pendekatan yang saya bawa kecil idea tapi manfaat dan tibarannya kuat. Sampai satu peringkat, orang akan lebih meraihkan masjid dan surau sebab di situ bukan saja pusat untuk ibadah, juga di pusat pengajian semasa, juga pusat aktiviti masyarakat, dan dia juga ada pusat digital setempat. Bayangkan dalam tempoh yang kurang 5 bulan kita boleh memberikan satu jangkaan pelaksanaan yang panjang untuk masjid dan surau kita. Awak katakan tawaran, saya bukan tawarkan saja, saya cadangkan ini saya. Bila Wan cakap tentang ni, saya teringat masa saya kecil. Saya berasal dari Kota Tinggi Johor, Parlimen Tenggara. Masa saya sekolah menengah, memang surau Al-Mutakin di Taman Kota Jaya itu adalah tempat saya dengan kawan-kawan kita melepak, kami study group sama sendiri sekolah menengah. Sebab dekat situ ada Wi-Fi. Jadi malam bila lepas isyak kita sembahyang di sana, dan lepas tu kita stay back dengan kawan-kawan kita lah sampai jam 11. Sebab jam 12 kadang-kadang dia tutup kunci masjid dan sebagainya. Jadi itu juga boleh jadi peluang potensi untuk adik-adik kita yang mungkin kurang berkemampuan, tak ada apa orang kata capayan internet, dan boleh pergi ke masjid untuk mendapatkan sumber ilmu itu sendiri. Baik Wadi, bercakap soal pendidikan, apa inisiatif ataupun penawaran dalam konteks pendidikan pula untuk portfolio YB? Kalau pendidikan, kena maklum bahawa pendidikan Islam di Johor umurnya dah 100 tahun lebih. Zaman awal-awal pendidikan Islam disebut, kita ada sekolah namanya bertukar-tukar. Ada sekolah kitab, sekolah Quran, sekolah agama, sekolah petak. Sampailah sekarang dikembalikan namanya pada sekolah agama kerajaan. Usianya 1 tahun lebih. Jadi awak tanya apakah pula pembaharuan kita dari segi pendidikan? Pertama yang saya nak kongsikan, pendidikan di Johor ini Islamnya akan mengalami proses transformasi yang sangat besar. Bermula pada kali ini kita memperkenalkan sistem Johor Pendidikan Islam Digital Al-Baik, JP Al-Baik. Bermaksud secara berperingkat-peringkat sekolah agama kita yang sesi petang akan mengalami proses perubahan pendidikan secara digital berperingkat. Semua ibu bapa, guru dan murid-murid
boleh akses pendidikan Islam hanya melalui device saja. Orang tanya, kita sediakan laptop ke, tab ke pada semua budak? Dan pastilah benda baru, dia ada permulaan, ada pilot project. Bagi peringkat awal, kita kena pasti beberapa buah sekolah utama di peringkat daerah yang juga akan dilengkapi dengan kemudahan internet. Okay. Kerjasama dengan pihak UTM kita dah buat bagi maksud perisian dan juga sistem. Dan cikgu-cikgu kita pun dah mula dilatih mulai tahun ini untuk menggunakan sistem ini secara lebih sempurna. Saya tahu pada peringkat awal tak boleh buat di semua sekolah. Ianya mesti jadi kebiasaan dahulu, norma baru mesti diwujudkan. Dan secara berperingkat dia akan dibuat di semua peringkat sekolah sehinggalah tahun 2027. Ini adalah jangka masa 5 tahun. Okey, penggali. Jadi saya nak kongsikan dengan awak, kalau masjid pun kita boleh tawarkan pendetalan masjid, sekolah apatah lagi. Kenapa? Hari ini kita mengaku pembelajaran secara digital lebih menarik. Ada videonya, ada animasinya, bahkan pendekatan mengikut device juga TV ataupun tab ini lebih disukai oleh orang. Budak suka, kita pun suka. Bukankah ini akan menambahkan kecepatan dari segi pemahaman dalam pendidikan? Atau juga cara yang boleh mempercepatkan proses pendidikan agama Islam, pemahaman, bahkan meningkatkan mutu pendidikannya, kita akan sambut. Bahkan segi ini hanya Johor lah satu-satunya negeri dalam Malaysia yang mengajukan proses pendidikan digital. Jadi ini kebanggaan 100 tahun usia pendidikan Islam dan di bawah payung Tuanku Sultan. Inilah usia kita memartabatkan pendidikan Islam. Jadi saya percaya ini antara buah tangan terbaik untuk orang Johor kita. Tapi saya ulang tadi, ianya baru tahun pertama. Dah pastilah ia memerlukan masa untuk dilaksanakan sepenuhnya. Sekolah-sekolah yang jadi pilot project juga kita akan tentukan. Tapi penyebaran penggunaannya boleh diakses oleh beberapa guru-guru dan juga anak murid sendiri. Lepas ni anak kita belajar apa di sekolah? Mak ayah tak perlu tanya anak-anak balik sekolah dia belajar apa. Mak bapak boleh cek sebelum anak balik sekolah. Kerja sekolah apa yang cikgu bagi pun tak perlu marah anak tu. Kita boleh tolong semak kerjanya apa hanya menggunakan kita punya telefon bimbit saja. Sebab bagi mana mak ayah dah berdaftar, anak-anak berdaftar, sekolah berdaftar, semua gerak laku tugasan pendidikan anak dapat diakses. Keputusannya, peratus penguasaan anak kepada mana-mana subjek juga boleh dilihat secara digital oleh ibu dan ayah. Ini kemajuan yang kita nak. Johor memang lain. Johor awak jangan harap dia ke belakang. Johor akan terus ke depan. Dan maka tugas kami lah sekolah-sekolah baru ni. Dan pastinya di bawah kepala Tuanku Sultan, kita bertanggungjawab memajukan semua segmen. Dan dalam isu ini soalan awak, saya memperhatikan. Bagi GPIB Al-Baik ni, adakah dia hanya untuk sekolah rendah ataupun juga SMKE, sekolah menengah? Saya dah sebut tadi, mulanya untuk sekolah rendah. Kita anggap sekolah petang itu sekolah rendah lah. Sekolah agama. Dia akan dimulakan di peringkat itu dan secara perlahan juga akan diangkat ke peringkat sekolah menengah agama. Dan dah pastilah kita juga akan praktikkan juga di kolej pengajian Islam di Johor kita di Marsah. Baik YB, memandangkan YB dah sentuh tentang Marsah, untuk soalan yang ketiga YB ada saling kait dengan tentang Marsah itu sendiri. Umum mengetahui bahawa tahun ini Marsah telah mendapat kelulusan untuk menjadi Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim, dan kita dapati ini adalah satu pengiktirafan besar untuk kerajaan Johor khususnya. Jadi pada pendapat YB sendiri, apakah harapan dan orang kata target jangka masa panjang yang YB nampak potensi pada Marsah itu sendiri? Marsah ni satu-satunya kita punya IPT lah, sisi pandang tinggi bagi kerajaan buat masa ini. Marsah bila dapat kelulusan untuk dinaik taraf oleh Kolej Universiti, memang betul kata awak tadi. Ini satu lagi macam tanda pencapaian pendidikan dalam negeri Johor. Dan alhamdulillah dia berlaku pula kebetulan di waktu saya di Sekolah Kerajaan Johor ada warga Islam.
Saya nak kena ucapkan tahniah kepada semua pemacu dan penunjang utama pendidikan Islam Negeri Johor daripada dulu sampai sekarang. Saya ulang lagi, mesti disebut semua ni tak boleh berlaku kalau tidak adanya naungan daripada Yang Maha Mulia Sultan Johor kita. Berkat kemuliaan baginda lah semua ini dapat berlangsung dengan baik. Dan sampai masa ni Johor miliki kolej universiti, kolej tu singkatan Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim. Belakang tu yang mahal tu Sultan Ibrahim. Bila mana Tuan Sultan dah kenal nama baginda diletak sebagai pemacu utama pada kolej universiti. Bukan senang Tuan Sultan kita nak memahatkan namanya kepada kolej ini. Tapi dah pastilah Tuanku rasa bangga sebab kita dapat satu lagi pencapaian dalam bidang pendidikan Islam. Apa yang Marsah dulu ni dan sekarang ini nanti jadi puisi akan buat. Pertamanya yang saya boleh beritahu di sini lah, kita lah satu-satu pusat bahasa Arab yang telah diberikan kelulusan dan pengenalan oleh Universiti Al-Azhar untuk beroperasi di luar daripada kota Al-Azhar sana. Bila dia berlaku kepada kita, ini juga pencapaian yang terbaik untuk hidup. Mana mungkin sebuah universiti Islam terkemuka yang diasaskan oleh wakaf akhirnya memilih kita dan dia berada di bawah kolej universiti Islam kita untuk dilaksanakan. Ini maknanya mereka percaya kepada wibawa, bahkan semangat dan juga kemajuan yang boleh tercapai. Bermaksud dengan cara ini juga pengiktirafan. Bila mana mereka iktiraf, mereka yakin. Dan saya percaya ini memberikan ruang yang luas kepada orang Johor kita khas dan rakyat Malaysia aman. Mereka yang berhajat untuk menyertai pusat bahasa Arab sebelum mendapatkan lanjutan ke universiti luar, mereka boleh mendapatkannya di bahasa. Ini antara kerjasama jalinan usaha yang kita buat di peringkat antarabangsa. Kalau awak sebut soal pencapaian, baru tumbuh orang nak iktiraf. Hebat tu bang. Kalau kita biasanya dah panjang berjuang baru awak iktiraf tu biasa. Johor pun cara, style of Johor, cara Johor tu orang yakin, orang percaya. Kita tumbuh dapat naik taraf, orang iktiraf dengan memberikan peluang pusat bahasa Arab Al-Azhar dibawa ke sini. Itu saja pun dah menunjukkan betapa kolej universiti Islam Johor Sultan Ibrahim akan boleh pergi lebih jauh dan dia ada wibawa yang sangat besar. Siapa juga yang berminat sambung pelajaran, kita jemput anak Johor mana kelahiran pun. Bahkan kita mempelabur, kita juga dah mempromosikan untuk warga Indonesia. Kita juga, saya sendiri dah sampai ke Kemboja dan juga Vietnam. Kita bahkan akan mengajar pelajar daripada sana untuk lanjutkan pelajaran kembali. Promosi juga telah dibuat ke negara berunang, Singapura apatah lagi, jiran terdekat kita. Ini semua kolaborasi kerjasama yang kalian akan nampak. Betapa Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim akan menjadi salah satu daripada kolej universiti Islam yang terbaik. Kita doakan di Nusantara dan amin negeri Islam, insyaAllah. Baik, Nabi, kolej universiti Islam Johor yang sebelum ini dimulai sebagai marsah ini pastinya telah melahirkan ramai produk sama ada untuk negeri Johor sendiri ataupun produk luar. Mungkin boleh dikongsikan apa antara pencapaian sebelum ini oleh kolej universiti Islam Johor ini sendiri yang menjadi kebanggaan kepada kita bangsa. Saya dah sebut tadi, pencapaian paling tinggi pada ketika ini adalah bila mana Universiti Al-Azhar memberikan kepada dengan menubuhkan pusat bahasa Arab yang baik. Itu kejayaan. Yang kedua, kejayaan yang dah memang sedia ada sejak masa lagi kita tumbuh adalah kita adalah Institut Pendidikan Tinggi Agama di Johor yang membekalkan graduan-graduan agama untuk lanjut pelajaran seterusnya ke peringkat ijazah di Jordan maupun di Mesir maupun di negara-negara yang lain. Pada peringkat ini sebelum naik
naik taraf sebagai polis universiti, kami adalah sebuah polis pengajian saja. Jadi kami tidak ada pendidikan lebih daripada peringkat sijil dan juga diploma. Jadi kalau katakan apakah kejayaan? Kejayaannya ialah kami sehingga naik taraf telah memekarkan graduan-graduan peringkat sijil dan juga diploma yang akhirnya boleh melanjutkan pelajarannya di mana-mana peringkat universiti pengajian tinggi yang baik. Selebihnya, semua graduan madrasah ini dibekalkan dengan ilmu yang asas pendidikannya adalah kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tanya kepada tadi apa pencapaiannya, kita telah melahirkan ramai graduan yang pegangan Ahlussunnah wal Jamaah yang kuat. Yang mereka ini menjadi duta kita untuk memastikan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ini pertama terpelihara. Bahkan keduanya dikembangkan. Dan yang ketiga dapat menghalang sebarang percubaan mana-mana peringkat ajaran yang tidak kena bahkan bersalahan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk kita kekal. Kena tahu, cabaran hari ini orang memberikan kekeliruan kepada bangsa. Banyak yang memberikan pendapat bahawa Islam itu mudah, tak perlu pun bermazhab. Ini ancaman sebenarnya. Mana boleh seorang manusia itu tak ada mazhab maupun pegangan? Manusia ini, orang Islam, dia kena ada mazhab. Sebab itulah jalan kita, pegangan kita. Nak jumpa pada Nabi Muhammad SAW, dia tak mampu. Maka kita ikut barisan jaluran ulama yang memegang ajaran. Maka paling selamat bagi kita rakyat biasa adalah di negeri Johor khasnya, di Malaysia ambil pegang kepada Ahlussunnah wal Jamaah, manhajnya, alirannya Asy'ariyah al-Maturidiyah. Saya sebut tadi, awak dah kata apakah pencapaian terbesar antaranya melahirkan lebih banyak graduan yang fahaman pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah hukum. Dia akan membantu menyebar di seluruh negeri, seluruh negara, menyebarkan bahkan boleh menekan sebarang aliran yang boleh merosakkan pegangan kita. Sebab apa? Johor ini tak pernah kan lain-lain akidah itu diamalkan, sebab dia boleh mencetuskan kekeliruan bahkan tak pandai. Contoh paling senang, bila mana ada pendapat mengatakan lepas sembahyang tak perlu berdoa. Sedangkan amalan kita dalam negeri Johor, lepas sembahyang lah antara waktu paling baik kita berzikir dan juga berdoa. Betul? Tapi datang ke sebab pandangan Nabi dulu sembahyang aja, doa ni masing-masing, zikir masing-masing. Maka apakah keburukan dari segi orang yang memberi pandangan supaya tak perlu berzikir, tak perlu berdoa sama sembahyang? Keburukan paling jelas ialah dia tidak menunjukkan kesatuan umat. Maka dia memecahkan. Lepas sembahyang jemaah, bagi salam, bangun, keluar. Baru lepas ibadah lagi. Tak salah. Budaya kita kan di Johor ni, mazhab kita, zikir bersama, doa bersama, salam. Bukankah itu mencetuskan keharmonian? Tapi bila mana ada gerakan yang menggambarkan kepada lainnya aliran kita, dia sebenarnya memberikan impak yang negatif. Dia menghilangkan rasa keharmonian, sepakat, kesatuan. Yang memberi pandangan bahawa tak perlu baca Yasin, Nabi itu tak buat. Saya ulang tadi, bukan soal ada kewajipan baca Yasin malam Jumaat, tak ada pun. Okay? Dan dalam hadis ialah baca surah Al-Kahfi. Okay? Tapi kenapa orang kita Nusantara ni mengamalkan bacaan Yasin? Asasnya bukan soal ada kewajipan baca Yasin. Asasnya bukankah nenek moyang kita menjadikan Yasin yang sebagai hati Al-Quran itu. Sebab bila kita baca Yasin, kan kita berkumpul. Tujuan utamanya muafakat itu. Johor kan kata muafakat itu berkat. Nak kumpulkan orang, nak buat apa ya? Berzikir, berdoa, baca Yasin. Lepas Yasinan kita buat apa? Makan. Kenduri. Bukankah itu cetusan keharmonian negeri Johor? So janganlah kita kata Yasin tak boleh, jangan amalkan. Ini semua membincangkan pemikiran orang dan akan mengganggu keharmonian sejarah. Maka saya galakkan aktiviti Yasinan teruskan. Berdoa, berzikir, imarahkan.
okey. Jadi kawan-kawan yang berniat nak mengganggu tu dekat Johor tak payah. Okey, baik Wendy. Kalau tadi kita dah sentuh tentang JPID Al-Bait, info baru untuk saya. Juga kita dah mengambil kira tentang Polis Marsah yang telah dinaik taraf. Kini yang terakhir adalah mengenai kemenangan YB Sumber Minyak Semarang. Umum mengetahui bahawa YB merupakan bulat ketua pemuda oleh Johor untuk merangkap ketua pemuda pada Sungai. Dan YB memang antara calon yang termuda yang ditawarkan oleh parti yang bertanding. Jadi apakah ramuan, resepi, strategi YB yang membuatkan YB berjaya untuk menarik golongan muda mengundi YB dan percaya pada YB? Sebenarnya saya tertarik dengan YB punya hashtag dekat Facebook, Rumah Orang Semarang, dan mungkin YB boleh ceritakan apa yang YB bawa melalui hashtag itu sendiri. Pertama nak bagi tahulah, antara Exco Johor yang 7 orang paling muda tu, saya lah yang paling tua. Kita ada 10 orang Exco kan. 3 orang yang dah berumur 50 tahun ke atas, ada 7 orang ni yang 50 tahun ke bawah. Antara yang 7 orang tu, saya lah yang paling tua. 43 tahun dah saya ni. Yang paling muda tu Exco kita YBD, umurnya 32 tahun. Memang muda, belum kahwin ni. Tapi kebetulan agaknya antara yang memberikan saya kelebihan mungkin di Johor Semurah. Pertama saya kena mengaku lah, orang Semurah pun dah serik rasanya kesannya pada BR14. Saya pulangkan balik kebiasaan ni kepada orang Semurah. Bukan soal hebatnya calon tak ada apa pun. Ini jugalah. Yang hebat tu orang Semurah saya. Mereka mampu membuat keputusan untuk menerima kembali parti kita Barisan Nasional untuk mentadbir Johor Semurah. Itu yang saya nampak kata kunci pertama kenapa saya diberikan kemenangan. Bila orang dah sedar, orang nak semula kestabilan, orang beri balik keyakinan kepada kita, maka dipilih saya. Sebab saya sangat pasti calon siapa pun, insya-Allah PN akan menang. Orang kita dah puas dah di bawah kerajaan Pakatan Harapan, di bawah kerajaan Perikatan Nasional, mereka dah tahu dah. Dan akhirnya mereka kembali memilih Barisan Nasional. Keduanya, kalau sebut tadi pendekatan, ya betul. Saya ni mungkin orangnya suka sikit fikir benda-benda yang baru, tapi dekat dengan masyarakat. Paling senang kan tadi Tuan dah kata pasal Rumah Orang Semarang. Jadi wakil rakyat, saya bincang dengan kawan-kawan. Saya tak buat benda sendiri. Saya kata dengan kawan, kita ni orang biasa, orang kampung. Saya walaupun peguam, kita tetap orang kampung. Siapa yang suka pergi pejabat? Tak ada orang kan? Kita pun kalau boleh, pejabat tu bunyinya macam terlalu formal. Banyak sangat red tape, birokrasi. Tak nak orang pergi ke pejabat. Tapi pendekatan saya kata saya ni pusat khidmat wakil rakyat. Itu pun dah lembut dah namanya. Tapi saya kata mesti ada nama yang lebih lembut daripada itu. Untuk orang Semurah saya. Orang lain saya tak nak komen. Sesuai di tempat lain, pulanglah. Di tempat saya. Saya percaya selepas apa yang orang Semurah berikan sokongan kepada saya mesti pulang balik dalam semua cara. Termasuklah penggunaan nama pejabat saya di sekolah. Dengan menggunakan nama Rumah Orang Semurah, saya memberi satu pendekatan kepada orang Semurah saya. Datanglah ke rumah. Wakil rakyat ni mungkin tak selalu ada di rumah. Jadi namakan ni Rumah Orang Semurah. Ini rumah kami semua. Siapa yang pengundi duduk di sini Semurah, itulah rumah kalian. Rumah kita bersama. Kalau ada masalah, adulah di situ. Kalau ada kesulitan, datanglah ke tempat itu. Kalau ada keseronokan pun, bawalah ke situ. Bahkan kalau ada mesyuarat, program, adakanlah di situ. Di Rumah Orang Semurah lah saya percaya sehingga saat ini satu-satunya pusat khidmat wakil rakyat yang menjemput NGO, ketua kampung, yasinan, kumpulan wanita, kumpulan belia buat program di situ. Dan makan minumnya pun dibayar oleh Rumah Orang Semurah. Saya nak masyarakat menjadikan itu pusat aktiviti masyarakat, bukan sahaja sebuah pusat. Di tempat saya, Rumah Orang Semurah, kami ada wifi berkelanjutan 800 Mbps, paling laju di situ. Kami ada sebuah TV LCD yang besar dan ada PS4.
Anak muda saya minta mereka lepak di situ. Tapi lepas tu kena masjid lah. Waktu solat. Mainlah game kat situ. Saya jemput pelaut, siapa yang nak gunakan wifi datang ke situ. Yang nak main game pun jemput. Bahkan dengan tujuan MBPS tu kami difahamkan tak perlu pasang firewall untuk kami buat satu e-sport. Tunggulah tak lama lagi, rumah orang semurah akan ajukan e-sport di laman yang luas itu. Saya juga buka rumah orang semurah untuk aktiviti big screen. Kami setiap kali JDT lawan, kamilah sehingga sekarang satu-satunya pusat khidmat wakil rakyat yang buat big screen di pusat khidmat wakil rakyat tu setiap kali JDT lawan. Bukan nak membangga diri, tapi itulah kelebihan kami. Tempat lain buat juga. Masa akhir dia buat. Lawan yang besar dia ambil. Kami tidak. Setiap kali dia lawan, di mana pun away ke, kat home ke, kami buat. Yang best ni, kami cuma perlu berbelanja makanan hanya pada siri-siri awal kami buat screen. Sekarang ni, orang kampung yang datang, bawa sekali pot lah mereka. Ini yang saya katakan, pendekatan yang kecil hanya mengubah nama tapi memberikan pendekatan yang besar pada masyarakat. Orang nampak itu bukan rumah wakil rakyat, itu rumah kita sendiri. Itu bukan pejabat, itu kediaman kita bersama. Saya banyak ulang di bisnis semua tempat. Seorang ayah yang pernah bekerja, dia akan balik ke rumahnya. Sebab di rumahnya, isterinya akan berikan segelas air pada peringkat penyambut di balik. Dan juga berehat, makan, minum. Hilang penat seorang ayah di luar rumah. Seorang ibu yang bekerja sebagai suri rumah, penat di rumah, tapi rehat juga. Rumahlah syurga, rumahlah segala-galanya. Seorang anak yang bekerja, belajar di luar, penat lelahnya, makan minumnya, kebajikannya akan terjaga menjadi balik semula ke rumah. Akhirnya, rumah itulah segala-galanya untuk kita. Saya ambil pendekatan menjadikan rumah orang semurah ini rumah kami orang semurah bersama. Tagline saya cun, bukan kosong-kosong, ada makna. Cun itu, C itu cakna, U itu untuk, N itu N17 adalah Jun semua. Walaupun saya awak tengok Facebook saya dah gunakan lebih lama daripada ni, tapi kebetulan bila jadi sebagai adun kena guna dia punya akronim tadi tu untuk diselarikan dengan cakna untuk N17, cakna untuk semua. Maksudnya itulah sedikit pendekatan ringkas yang saya boleh kongsikan. Balik-balik apa? Masyarakat cuma nak rasa didekati saja. Rakyat cuma nak rasa difahami saja. Rakyat akan tahu kalau perkara itu susah untuk selesai. Rakyat pun tak nak dia terus diselesaikan. Rakyat cuma nak respon kita. Rakyat cuma nak pendekatan kita dan keprihatinan kita. Selebihnya, rakyat adalah orang yang sangat baik. Kita buat baik dengan mereka, mereka akan balas semula kepada kita. Walaupun mereka lupa nama kita, tapi mereka tak boleh lupa nama parti Barisan Nasional yang melahirkan pemimpin-pemimpin seperti ini. Yang baiknya bukanlah kita sebagai adun. Yang baiknya adalah parti kita, Barisan Nasional. UMNO tu sendiri tunjang. Sebab mereka yang parti itulah yang mendidik kita supaya akhirnya berbakti kepada bangsa, kepada negara, negeri dan yang paling penting kepada agama. Saya mungkin boleh tutup berjemaah pada petang ni. Kita cuma nak berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Naiknya saya sebagai adun, kena Tuan Sultan sebagai exco. Saya fikir satu saja. Inilah masa terbaik, platform berguna saya berkhidmat kepada agama saya. UMNO ajar saya berbakti kepada agama. Bila agama kita jaga, semua orang akan terjaga. Arwah ayah dan juga bonda saya masih ada. Didik saya pun begitu. Utamakan agama. Ini peluang saya. Saya ulang lagi, saya terima kasih kepada Tuan Sultan kerana saya sebagai exco ahli wakil Islam. Allah sebut dalam surah Muhammad ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kita bantu agama Allah, Allah pula akan bantu kita.
dan kukuhkan kedudukan kita. Kalau niat sahaja pun Allah dah kira sebagai kebaikan. Apatah lagi amalan kerja yang kita buat untuk agama, dah pasti yang lain tu semua meter kepada Allah SWT. Tolong perlu agama dia, dan dia akan bantu kita, bahkan seluruh dia akan kita berada, insyaAllah. Baik, terima kasih YB atas respon yang saya kira cukup menyedarkan, membangkitkan jiwa-jiwa kita semua. Hari ini kita dah dengar serba-serbi lengkap perkongsian daripada YB mengenai aspirasi, penawaran dalam konteks pendidikan, kebajikan, pendigitalan, bahkan bagaimana cara untuk menyemarakkan masjid dengan menarik orang-orang muda, khususnya penawaran wifi sebagai contoh yang saya kira adalah satu inisiatif pendekatan baru di negeri Johor ambil. Dan akhir sekali YB telah memberikan pendekatan perpaduan yang saya kira cukup menarik dengan hashtag Rumah Orang Semerah, bagaimana YB membawa warga Semerah untuk bersama-sama bersatu padu dalam konteks perpaduan. YB kira pejabatnya sebagai satu tempat perpaduan yang terbuka untuk sesiapa, kerana pada akhirnya kita semua akan kembali ke rumah. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada YB atas kesudian untuk bersama-sama kami Dewan Negeri Johor dalam segmen hari ini, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam siri yang seterusnya. Johor ini rumah kita. Sekian, terima kasih. Saya Naim Rehman, anak jati Johor. Assalamualaikum, salam hormat dan salam maju Johor.